Salam sejahtera kepada semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Osman BK, iaitu daripada page novelis Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Disapa Wanita Cina di Bukit Engku Busu. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum Tuan Novelis Iskandar Zulfakar serta rakan-rakan yang sering memberi komentar tanpa jemu. Bukit Engku Busu di Lumut di awalnya satu ketika dulu berupa hutan simpanan yang begitu dara dengan kehijauannya. Seturunnya aku dari kapal perang Corvette 26 aka Caddy Lekir, berat badan aku adalah 75 kg. Tak sepadan dengan BMI. Lantas aku mula berpuasa dari memakan nasi selama 3 bulan. Sekadar makan sayur dan ikan yang direbus ataupun steam. Memang berkesan dan berat badanku menurun sebanyak 10 kg. Tapi badan mula menggigil lah kerana kekurangan khasiat. Demi disiplin, yang perlu dibuat agar BMI sentiasa pada paras yang dikehendaki. Bukit Engku Busu sentiasa menjadi tempat pendakian pada waktu petang dari selepas asar hingga mencecah maghrib. Bermula tahun 1997 hingga 2007. Akhirnya aku berjaya juga membuat pendakian 28 minit dan penurunan dalam masa 15 minit dengan berlari. Rekod buat diriku. Ada juga peristiwa kes kematian ketika pendakian kerana serangan jantung, terutamanya orang-orang Cina yang terlalu mementingkan kesihatan. Di situ terlalu banyak wild boar, babi hutan berkeliaran ketika hujan atau selepas. Ada satu peristiwa pernah berlaku hari Sabtu. Anak babi dari blok quarters pegawai Warren memasuki pengkalan TLDM dan terus meredah masuk bilik kebal operasi FOC. Mengekek-ngekek aku bila mengingati peristiwa itu, kerana aku salah seorang mangsa dikejar babi apabila babi itu memasuki stor bengkel HAL di FTSU atau FMD. Aku berada dalam stor ketika itu. Pucat lesi dibuatnya. Manakan tidak maaf meja kaunter setinggi dada di stor itu, aku lompat bersahaja kerana terlalu panik. Tapi akhirnya ia tewas juga setelah renangannya terkandas di jeti laut dalam akibat dibalun dengan galah berhook. Jadilah ia santapan Cina di restoran setiawan. Kisah babi aka Kinzir masuk operasi room akan aku ceritakan pada episod akan datang. Okey. Masa tengah gila mendaki, ketika waktu hujan lah paling aku suka mendaki sambil duduk bersendirian dan menghadap ke jeti TLDM di puncak Bukit Engku Busu. Ketika itu tiada sesiapa pun di atas dan aku duduk bersendirian di atas batu besar. Aku bersila sambil muka serta badan yang berpeluh akan disirami manik-manik hujan yang turun. Seronoknya melihat alam yang kehijauan. Tiba-tiba bahuku disentuh oleh seseorang. "Abang buat apa?" tanyanya. Terkejut aku dan aku berpaling. Seorang wanita Cina sedang memerhati dengan senyuman yang manis. Tak ada apa-apa. Sedang merehatkan minda memerhati alam, jawabku selamba. Baru nak berubah tempat duduk, wanita itu telah tiada lagi di situ. Aku turun dari batu dan mencarinya hingga ke puncak bukit yang hanya 20 hingga 30 meter, tapi tak jumpa pun. Panik aku seketika, tapi aku hanya menyandarkan diri di sebatang pokok yang terpacak tegak dan megah di puncak itu. Aku termenung seketika memikirkan siapakah dia wanita Cina itu.
Aku kepenatan dan terlena seketika. Manalah tahu akan diulit mimpi indah bertemu wanita itu, sehingga tiba-tiba aku tersedar apabila di kejauhan terdengar suara azan maghrib dari Masjid Lumut. Dan ketika itu aku ketakutan dan kekalutan. Aku bangun serta gagahi dan berlari anak menuruni bukit dalam hujan renyai-renyai. Ketika tiba di tengah-tengah bukit, ada lorong kecil dari celahan dua batu besar yang terpaksa dilalui oleh semua pendaki. Walaupun takut, bibirku sentiasa berkumat kamit membaca ayat-ayat suci dan aku teruskan juga berlari kerana terpaksa melalui celahan kelengkang satu lembaga besar. Lembaga besar. Hampir tergelincir dibuatnya, tapi dapat merasakan setiap kali berlaku seperti itu, ada tangan yang menyambut agar tidak berlaku kejatuhan yang serius. Aku hanya bersyukur dapat sampai di kaki bukit tanpa kejadian yang tidak diingini. Lembaga apakah itu? Cuba teka ya. Baiklah saudara, nak tahu tak kisah yang Kinzir masuk bilik operasi tadi? Okey, inilah cerita dia. Dahulu, hari Sabtu adalah hari sukan bagi anggota TLDM. Ketika itu tahun 90-an. Rakanku Alamin datang lewat ke ofis kerana ketika menunggang motor menuruni bukit kuartus pegawai Warren, dia terserempak seekor kinzir melintas di depannya. Alamak, terkejut tupailah dia kerana ada kinzir dalam pekalan TLDM. Sesampai di ofis, dia pun menceritakan kepada aku dan aku mentertawakannya. Dia melompat dari atas motor terkejutkan kinzir. Tak tamat di situ. Rupanya kinzir itu telah memasuki gate utama dan terus memasuki ke bilik kebal operasi FOC di bawah tanah. Semua staf bertugas lari bertempiaran. Kemudian kinzir itu dihalau. Lantas dia terus ke jeti air cetek dan berenang ke FTSU ataupun DSA, iaitu menuju ke bengkelku. Dia ada sixth sense kerana ada orang mentertawakan dia agaknya. Penat berenang dan naik ke jeti, lantas meluru ke dalam bengkel Sri Mala, terus menyondol pintu store dan melanggar tembok store. Dum bunyinya. Aku ketika itu sedang mencari sesuatu di store. Kehairanan dengan bunyi itu, lantas melihat ke belakang dan alangkah terkejutnya kerana seekor kinzir hutan sedang merengus garang. Aku terus berlari dan melompat kaunter store setinggi dada dan terus dive atas jalan. Kaunter setinggi dada boleh lepas Dengan sekali lompat bersama rakanku Rahman, kinzir sempat berpusing dan mengejarku. Dalam keadaan panik, aku sempat mengambil batang besi berhook, iaitu penarik roller shutter. Lantas membelasah kinzir itu dan sumbing taringnya patah satu. Kerana luka, dia berlari semula ke tepian jeti dan berenang lagi menuju ke kapal KD Rahmat di jeti air dalam. Aku sempat menelefon seorang diver Sabahan, iaitu AB Robert Taylor. Lantas dia sempat mengejar dengan bot sambil memukul dengan bot hook ketika kinzir itu sedang berenang. Akhirnya, kinzir itu menjadi lauk di sebuah restoran di Setiawan. 3 bulan menjadi topik utama apabila seekor kinzir membuat lawatan mengejut ke bilik operasi. Spy negara mana yang menghantar kinzir tu ya? Jangan main-main dengan kinzir, aka babi hutan. Sekian.